Okey, so hari ni kita nak tengok bab 7, koordinasi badan, buku teks muka surat 144. Okey, 7.1 sistem endokrin manusia. Apa itu sistem endokrin? Okey, sistem endokrin adalah salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Maksudnya sistem endokrin ni dia yang mengawal, mengawal fungsi badan. Okey, setiap fungsi dalam badan kita tu dia yang kawal. Okey, sistem endokrin. Okey, yang melibatkan bahan kimia. Okey, jadi situasi dia apabila kita nampak seekor ular, okey, kelenjar endokrin merembeskan hormon yang menyebabkan peningkatan denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan juga kadar metabolisme. Okey, jadi bila kita nampak ular, okey, automatik apa jadi? Kita rasa macam takut, betul? Jadi kelenjar endokrin itulah yang merembeskan hormon. Hormon tu sekejap kita tengok apa dia. Okey, jadi bila kelenjar endokrin ni merembeskan hormon takut, okey, dia menyebabkan denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan juga kadar metabolisme bertukar. Okey, jadi bila hormon tu dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, okey, kesan dia apa? Jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Jadi bila kita takut, okey, automatik denyutan jantung kita akan laju. Okey, bila denyutan jantung laju, kadar pernafasan pun jadi banyak. Okey, lepas tu tekanan darah akan lebih tinggi sikit. Okey, aras glukosa darah akan meningkat. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tenaga kat kita kan. Kita nak lari kan. Macam orang ni nak lari kan. Lepas tu kadar metabolisme pun tinggi. Jadi otot mendapat lebih banyak tenaga, lebih banyak glikogen simpanan ditukar kepada glukosa. Okey, glukosa ni untuk membekalkan tenaga kat kita. Lepas tu dia punya efek dia lari dengan laju. Okey. So kelenjar endokrin ni dia melibatkan kimia, okey, bahan kimia dalam badan. Okey, sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Hormon ialah jenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ni orang kata macam tiup lah. Okey. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus, tetapi duktus ni maksudnya saluran. Okey, dia tak ada saluran. Okey, tetapi dirembeskan seterus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Okey, maksudnya dia tak ada dia punya spesifik laluan dia. Okey, tapi contoh macam ni lah, dia duduk dalam satu kantung. Okey, lepas tu bila hormon tu dirembeskan, okey, dia akan masuk ke dalam sistem peredaran darah, okey, dan diedarkan ke seluruh badan. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran, iaitu organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Okey. Kelenjar tanpa duktus ni maksudnya saluran lah. Okey, kalau dalam bahasa senang kita. Okey. Okey. Yang ni muka surat 145. Okey, cara koordinasi hormon bertindak. Maksudnya macam mana hormon tu bertindak. Okey, hormon dalam badan kita. Okey. Dalam kelenjar endokrin ada hormon. Okey. Ada hormon. Hormon inilah dibawa oleh peredaran darah ke organ sasaran, mempunyai reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Reseptor ni penerima lah. Dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit, merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Gerak balas adalah perlahan. Dia adalah jenis protein, kesan adalah lama. Maksudnya bila hormon tu dirembeskan, kita rasa takut. Takut tu rasa dalam masa yang lama. Bila kita lari pun kita masih rasa takut lagi. Jangan tengok ular tadi lah. Kelenjar endokrin fungsi dia mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Maksudnya kalau ada rangsangan daripada persekitaran, kelenjar endokrin ni akan diaktifkan. Lepas tu bila diaktifkan, dia akan merembeskan atau mengeluarkan hormon yang berkaitan. Kelenjar endokrin ni maksud dia adalah kelenjar tanpa duktus.
Okey, yang ni macam mana hormon dirembeskan. Okey. Sel kelenjar endokrin, okey, dia akan keluarkan hormon masuk ke dalam aliran darah. Okey, dalam aliran darah. Okey, dan juga akan dibawa oleh hormon yang akan dibawa oleh darah ke organ sasaran. Okey, faham tak? Setakat ni faham tak? Sebenarnya yang mula-mula ni nak faham gambar ni saja. Okey, kelenjar endokrin tu kelenjar tanpa ductus. Okey, fungsi dia untuk mengawal aktiviti badan, okey, dengan bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, dalam kelenjar endokrin ni ada hormon. Hormon inilah yang akan bertindak balas, dia masuk dalam saluran darah dan dia akan pergi kepada organ sasaran berdasarkan kepada rangsangan yang diterima. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya, buka mic tanyalah, jangan tulis kat chat sebab saya tak boleh tengok. Okey, macam tadi cerita hormon ni kan. Okey. Inilah okey pertukaran hormon tu. Okey. Hormon maksudnya yang menggerakkan merujuk kepada sebatang kimia yang bertindak sebagai penyampai maklumat atau isyarat antara sel-sel badan melalui darah dan penting dalam transduksi isyarat organisme multisel. Transduksi ni peralihan isyarat. Okey. Hormon-hormon dapat digolongkan kepada jenis amina. Okey, contohnya tiroksina, peptida iaitu insulin, lipid contohnya testosteron bergantung kepada sifat kimia. Okey, saya tengok satu-satu nah. Ni maksud hormon. Okey, yang ni muka surat 146. Okey. Kelenjar endokrin pada manusia. Okey, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 kelenjar endokrin utama dalam badan. Okey, yang pertama kelenjar pituitari. Okey, tengok ejaan dia nah, kena bagi betul. Pituitari. Okey, terletak di bawah cerebrum. Cerebrum ni adalah dekat otak kan. Okey, kelenjar ini juga dikenali sebagai kelenjar induk kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. So, dia punya main kelenjar, okey, kelenjar pituitari. Maksudnya ketua dia adalah kelenjar pituitari. Okey, dan dia ada dekat otak bahagian cerebrum. Okey, ni dia tunjuk gambar tu. Okey. Kelenjar yang kedua, okey, kelenjar pituitari. Okey, kelenjar yang kedua adalah ovari. Okey, kita tak kata kelenjar ovari, kita kata ovari saja. Okey, perempuan mempunyai sepasang ovari yang terletak di dalam ruang pelvis. Okey, yang ni untuk perempuan lah, kalau lelaki lain pula. Okey. Okey, ini gambar ovari. Okey, yang ketiga adalah kelenjar thyroid. Okey, kelenjar thyroid terletak di bahagian hadapan trakea. Trakea ni ada kat mana? Dekat saluran pernafasan. Nampak? Dia macam balut, okey, balut trakea kita. Okey, dia duduk di bahagian kata apa, kalau kita tu kat bahagian leher lah. Okey. Okey, yang keempat yang keempat kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal terletak di bahagian atas ginjal. Ni. Okey, bukan lemak lah. Dia kelenjar. Okey. Kelenjar tanpa ductus kan, dia tak ada saluran. Okey. Jadi kelenjar adrenal duduk di atas ginjal. Okey. Okey, ni kelenjar thyroid. Okey, Adam's apple dia apa? Halkum tu lah. Okey, ni thyroid gland ni. Okey, kelenjar thyroid kat sini. Okey, kat situ. Okey, adrenal gland. Okey, yang ni kelenjar adrenal. Okey, dia duduk di atas ginjal. Okey, dia dia apa? Orang kata apa, menempel lah di atas ginjal. Okey. Okey, seterusnya pankreas terletak di belakang perut. Okey, pankreas terletak di belakang perut. Okey, yang ni kita boleh tengok dekat saluran pencernaan lah. Okey, ada pankreas kat situ. Okey, seterusnya testis. Lelaki mempunyai sepasang testis yang dililingi oleh skrotum. Okey, kalau perempuan tadi ovari, lelaki testis. Okey. Okey, ini pankreas dah. Okey, ni pankreas. Okey, pankreas dia bersambung dengan duodenum. Okey. Gallbladder ni bukan pundi hempedu. Okey, pundi hempedu. Okey, inilah pankreas kita. Okey, ni. Ni. Yang ni gambarnya. Okey. Okey, yang ni testis.
Okey, kita nak tengok fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okey, yang pertama ni muka surat 148. Okey, kelenjar pituitary, apa hormon yang berkaitan adalah hormon antidiuresis. Okey, ADH. A ni stands for antidiuresis, ADH. Okey, fungsi dia mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, ADH dia duduk dekat ginjal. Okey, dia maksudnya melibatkan ginjal. Okey, kalau ginjal tu maksudnya air. Okey, so antidiuresis, nampak tak dia macam dialisis kan? Dialisis tu selalu melibatkan ginjal. So ginjal dia menapis air dalam badan. Okey, hormon pertumbuhan, growth hormone. Okey, so pituitary dia ada dua, A dengan G. So A anti air, G grow pertumbuhan. Okey, merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa, mengekalkan jisim otak serta jisim tulang bagi orang dewasa. So, kelenjar pituitary ni dia adalah orang kata apa? Kelenjar utama. Okey, kelenjar utama. Okey, kelenjar pituitary ni kelenjar utama dalam badan. Okey, jadi kamu ingat sini, pituitary dia ada hormon A dan juga G. A ni adalah air. Okey, dia mengawal air dalam badan. Okey, lepas tu G ni grow, pertumbuhan. Okey, buat nota sikit lah tepi tu kan, nak bagi ingat. Okey, hormon antidiuresis, inilah yang akan mengawal jumlah air dalam ginjal kan, dalam badan kan. Okey, yang ni hormon pertumbuhan, GH. Jangan tanya Ustazah, hormon tu bentuk macam mana nah? Macam ni lah. Okey, yang kedua adalah kelenjar thyroid. Okey, dia ada hormon thyroxina. Nampak? Thyroid, T juga, thyroxina. Okey, maksudnya cara kita nak ingat dia lah. Okey, ni nama hormon dia. Okey, fungsi thyroxina mengawal kadar metabolisme badan, mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Okey, kelenjar thyroid ni yang menghasilkan thyroxina ni, okey, mengawal metabolisme badan. Maksudnya orang kata apa? Yang memberikan tenaga kepada kita lah. Okey. Okey, kelenjar adrenal, nampak? Adrenalina. Okey, adrenalina, tahu belakang. Okey, hormon kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalina. Okey, menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu dengan meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar jawatan jantung, meningkatkan arus glukosa dalam darah, membesarkan saiz anak mata. Okey. Jadi adrenalina ni, okey, kita kaitkan dengan perasaan takut. Okey, bila kita takut apa jadi? Jantung kita berdenyut dengan laju. Kelenjar adrenalin. Okey. Adrenalina hormon dia. Okey, seterusnya ni kelenjar adrenalin. Okey, bila hormon adrenalin dirembeskan, okey, glukos level pun akan jadi tinggi. Nampak alarm kan? Okey, dia boleh membesarkan biji mata. Okey, seterusnya pankreas. Okey, pankreas dia menghasilkan hormon insulin. Okey, bila sebut pasal insulin, dia berkaitan dengan gula ataupun glukosa. Okey, mengawal arus glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Sebab itulah bila orang yang ada masalah dekat pankreas dia ataupun pankreas dia kena buang, dia bila dia dapat kencing manis, sebab itulah dia cucuk insulin. Insulin tu adalah sejenis hormon. Okey, orang yang kencing manis tu, yang dah kena ambil insulin tu, yang kena cucuk insulin tu, okey, disebabkan oleh pankreas dia dah tak boleh mengawal arus glukosa dalam darah. Okey? Okey, setakat ni boleh faham tak? Boleh kan? Ada Ustazah bagi keyword dia macam mana nak ingat kan? Okey. Okey, ni pankreas. Okey, ovari. Okey, ovari dia ada dua lah. Dia punya hormon dia. Yang pertama
estrogen. Okey, mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan ovum, menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Okey, so estrogen ni dia untuk kita ingat dia untuk orang kata apa, ciri-ciri seks sekunder. Maksudnya dia nak menampakkan orang tu adalah seorang perempuan. Okey, estrogen ni dia berlaku untuk akil balik perempuan lah. Okey, estrogen. Okey, yang kedua progesteron. Okey, mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okey, so ni maksudnya untuk kehamilan lah. Okey, hormon untuk kehamilan. Okey, estrogen dan juga progesteron. Okey, tengok dia punya ejaan tu kena betul lah. Okey, ovari, estrogen, progesteron. Okey. Okey, ni ovari. Okey, ni adalah hormon estrogen. Okey. Okey, ni progesteron. Dia untuk penempelan embrio lah. Okey. Okey, last sekali adalah testis. Okey, dia menghasilkan hormon testosteron. Okey, senang ingat testosteron ni adalah hormon. Okey, ni kelenjar dia. Yang ni hormon dia. Okey, mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai, merangsang penghasilan sperma. Okey, lelaki hanya ada satu saja hormon, nama dia testosteron. Testosteron inilah yang akan orang kata apa, menunjukkan dia tu adalah lelaki. Okey, macam suara yang garau dan juga pertumbuhan misai, dan juga hormon dia juga menghasilkan sperma. Okey, kita dah ada 1 2 3 4. Okey, kita dah ada 6 kelenjar. Okey, dan juga hormon dan juga dia punya hormon. Okey, kalau pituitary tadi A dengan G, antidiuresis dan juga pertumbuhan growth. Okey, thyroxina, adrenal, adrenalina, pankreas, insulin, ovari, estrogen dan juga progesteron, testis, testosteron. Okey. Okey, ini adalah hormon testosteron. Okey. Okey, boleh ingat lagi? Nak ingat tu tengok muka surat 148 je. Okey, dia punya kelenjar endokrin apa dia, hormon yang dirembeskan dan juga fungsi dia. Okey. Okey, seterusnya punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Okey, jadi setiap hormon yang dikeluarkan oleh badan kita, dia ada fungsi dia tersendiri. Tapi kalau kata dekat hormon tu sendiri orang kata diganggu, okey, dia akan menyebabkan masalah kesihatan. Okey. Kita tengok kat sini lah. Okey, kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan fungsinya. Kelebihan atau kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon boleh menyebabkan penyakit. Okey, terjadi kerana gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat atau terdedah kepada sinaran berbahaya. Okey, kita tengoklah. Okey, kekurangan hormon thyroxina. Okey, kalau thyroxina ni dia untuk apa? Pertumbuhan dan juga kadar metabolisme. Okey, jadi kadar metabolisme dia akan jadi rendah. Okey, tak tahan sejuk, perkembangan fizikal dan mental terbantu kepada kanak-kanak. Nama dia kretinisme. Dia untuk kanak-kanak lah. Okey, kurang tenaga pada orang dewasa, myxedema dan cenderung menjadi gemuk. Okey. Yang satu lagi goiter. Goiter ni kat sini lah. Ni dia bengkok dekat sini. Okey, kalau dia kekurangan thyroxina. Okey, kalau dia kurang dia akan jadi gemuk. Sebab apa? Sebab kadar metabolisme rendah. Dan dia tak tahan sejuk. Walaupun dia gemuk tapi dia tak tahan sejuk. Okey, ni kalau kurang. Apa jadi kalau terlebih pula? Kadar metabolisme tinggi, berpeluh dan sentiasa berasa panas. Okey, sukar tidur dan kuat selera makan, cenderung menjadi kurus. Makan banyak tapi kurus. Sebab apa? Sebab ni kadar metabolisme dia tinggi. Tu maksud. Okey, pembesaran kelenjar tiroid. Bola mata yang menonjol keluar. Alah, dia kurus tapi apa tak? Kurus je tapi bola mata dia menonjol keluar. Okey, leher yang bengkak. Okey, boleh tengok muka surat 150 lah dalam buku teks. Okey, kalau kekurangan hormon testosteron. Okey, hormon
testosteron ni untuk perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki kan. Okey, kalau kurang jadi apa? Lambat akhir balik. Bilangan sperma yang rendah. Okey. Okey, apa jadi kalau hormon testosteron yang berlebihan akan menyebabkan sifat kelelakian pada wanita. Maksudnya, dekat perempuan ni, dia ada hormon testosteron yang berlebihan. Okey, maksudnya sepatutnya yang ni ada dekat lelaki saja kan. Tapi tiba-tiba ada dekat perempuan. So, nampaklah sifat lelaki tu pada wanita. Biasa nampak kan ada perempuan tu nak macam lelaki kan. Tapi dia sebenarnya perempuan disebabkan oleh berlebihan hormon testosteron. Okey. Okey, kalau kekurangan hormon progesteron. Okey, hormon progesteron dia untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okey. Okey, masalah haid, sakit kepala, sembelit, keguguran kandungan. Sebab apa? Sebab dia untuk penempelan embrio kan. Okey, jadi kalau kekurangan hormon progesteron ni menyebabkan masalah haid. Okey. Nanti kalau ada soalan boleh tanya lah. Kita tengok sekali lalu. Okey, sudah. Okey, kekurangan hormon estrogen. Hormon estrogen ni fungsi dia untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan. Okey, nak nampak dengan perempuan. Kalau kekurangan dia apa? Okey, perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas. Okey, hormon estrogen berlebihan akan menyebabkan sifat keperempuanan pada lelaki. Maksudnya, tadi tu kalau perempuan tu terlebih testosteron kan, dia jadi macam lelaki. Tapi kalau kata dekat lelaki tu, dia ada hormon estrogen yang berlebihan, lelaki tu nampak macam perempuan. Nampak dia lelaki tapi rambut panjang. Tengok lepas tu make up pula. Ada kan lelaki nampak macam perempuan. Kalau maknyah tu lain lah. Hak ni yang semula jadi terlebih dalam badan. Okey, seterusnya kekurangan hormon pertumbuhan akan menyebabkan kekedilan. Kalau hormon pertumbuhan yang lebih pula menyebabkan pertumbuhan tidak terkawal. Kan macam orang gegasi tu kan, tinggi sangat tu. Okey. Okey, boleh tengok dekat muka surat 150 dan 151. Okey, akromegali, kegegasian. Ada yang apa nama apa tu orang tu kan, nak tinggi sangat tu kan. Okey, kekurangan hormon antidiuresis. Okey, hak ni dekat pituitary gland lah. Okey, kelenjar pituitary. Okey, air tidak dapat diserap semula di ductus pengumpul di ginjal, penghasilan urin yang berlebihan, sentiasa berasa dahaga, diabetes insipidus. Okey. Okey, diabetes insipidus inilah kencing manis lah. Okey, tapi kencing manis diabetes mellitus. Yang ni diabetes disebabkan oleh air yang banyak. Okey. Okey, kalau hormon ADH yang berlebihan, sakit kepala, pening. Okey, sakit kepala dan juga pening. Okey, kekurangan hormon insulin akan menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukar kepada glikogen. Aras glukosa darah meningkat. Okey, jadi kalau berlebihan, aras glukosa rendah. Okey, kalau tadi hak ni kekurangan maksudnya gula dalam darah tu, glukosa dalam darah tu meningkat. Okey, kalau yang ni insulin berlebihan, okey, aras glukosa rendah, hypoglycemia. Okey, dahaga yang berlebihan. Maksudnya yang ni dia kurang, ni adalah dia dalam darah dia kurang gula. Jadi sebab tu dia letih, nampak dia letih. Okey. Habis. Okey, sampai dekat ni saja, sampai ketidakseimbangan hormon. Buku aktiviti muka surat 43. Okey, soalan bahagian B.
Nombor 1, raja di bawah menunjukkan sistem endokrin manusia bagi seorang lelaki. Okey, label dulu K tu apa dia? K tu apa? K tu. Okey, K tu pankreas. Okey, L testis. Okey, soalan dia, labelkan kelenjar tiroid dalam rajah di atas. K tu apa dia? Jadi pankreas. Bukan. Kelenjar tiroid. Okey, kelenjar tiroid kat mana? Dekat bahagian kelenjar tiroid. Otak. Kan, otak kat atas. Yang tengah-tengah tu. Yang dekat apa, kata leher dia tu. Okey. So, labelkan. Label tulis kelenjar tiroid. Okey, soalan B. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan hormon yang dirembeskan oleh K. Apa nama hormon yang dirembeskan oleh K? Oleh pankreas. Nama hormon dia? Ya, insulin. Hormon insulin. Nyatakan fungsi hormon yang dinyatakan di 1B. Okey, jawab seorang. Apa fungsi insulin? Dalam buku teks ada. Okey, mengawal aras glukosa di dalam darah. Habiskan ayat tu. Okey, macam dekat dekat slide ni. Okey, macam dekat slide ni, mengawal aras glukosa di dalam darah. Okey, soalan D. Nyatakan dua kesan kepada lelaki itu jika hormon yang pada bahagian L kurang dirembeskan. Maksudnya, dekat testis dia tu, apa ada hormon kat situ? Hormon apa ada kat situ? Hormon testosteron. Apa jadi? Apa jadi kalau testosteron tu kurang dirembeskan? Apa jadi? Cepat. Okey, bilangan sperma yang rendah. Yang kedua? Satu lagi. Okey, lambat akhir balik. Okey, dalam kuteks ada muka surat 150. Okey, soalan E. Seorang budak perempuan berumur 3 tahun menangis apabila ibu memintanya untuk membelai seekor kucing. Takut kucing lah ni. Okey, dia begitu takut dengan kucing. Apakah hormon yang terlibat dalam situasi ini? Hormon apa yang menyebabkan dia takut? Hormon apa, wahai umat Nabi Muhammad sekalian? Hormon apa? Ya, hormon adrenalina. Okey, yang tu yang menyebabkan takut. Hormon adrenalina. Okey, soalan nombor 2 belakang 044. Raja di bawah menunjukkan dua jenis gangguan kesihatan yang dialami oleh dua individu. Okey. Namakan jenis gangguan kesihatan yang dialami oleh individu P dan Q. Okey, P itu apa jadi? Dia bengkak kan kat situ. Dekat leher dia. Okey, jadi bengkak kat leher tu adalah apa? Goi? Apa yang menyebabkan bengkak dekat tu? Yes, goiter. Yes. Okey, P tu goiter. Q tu apa? Dia apa? Kegergasi.
kegergasian ataupun akromegali. Okey ni tengok dekat sini ya. Akromegali. Okey, kegergasian. Kalau tak ingat akromegali ni, ingat kegergasian. Okey, so P tu adalah goiter, Q tu akromegali ataupun kegergasian. Namakan hormon yang menyebabkan individu P dan Q menderita daripada gangguan kesihatan ini. Okey, goiter disebabkan oleh hormon thyroxina. Okey, thyroxina. Okey, Q hormon pertumbuhan. Okey, so P tu disebabkan oleh hormon thyroxina, Q adalah hormon pertumbuhan. Okey, C, nyatakan satu fungsi bagi setiap hormon yang ada nyatakan di 2B. Okey, apa fungsi hormon thyroxina? Okey. Cepat. Apa fungsi hormon thyroxina? Yes, mengawal kadar metabolisme badan. Q, apa fungsi hormon pertumbuhan? Mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa. Okey, ada dekat muka surat 148. Okey, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa. Boleh juga mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Okey, habis soalan bahagian B. Okey, tengok muka surat 41. Okey, soalan objektif. Nombor 1. Antara berikut yang manakah betul bagi fungsi sistem endokrin? Jawab Sat. Yang mana? Nombor 1. Penting dalam pertumbuhan sel-sel baharu, menghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon, menyingkirkan bahan kumu keluar daripada badan, mengangkut darah beroksigen dan darah tak dioksigen dalam badan manusia. A, B, C, D. Nombor 1. Jawapan. Nombor 1 jawapan. Apa fungsi sistem endokrin? Itu maksud dia. Apa jawapan dia? Wahai umat Nabi Muhammad sekalian. Jawapan dia apa? Nombor 1. Yes, 1 B, bola. Okey, nombor 2. Raja di bawah menunjukkan suatu kelenjar endokrin yang merembeskan sejenis bahan X. Okey, kelenjar endokrin tu dirembeskan bahan X. Atau berikut yang manakah benar tentang bahan X itu? So, kelenjar endokrin tu dia merembeskan bahan X tu adalah hormon. Okey, jadi jawapan dia apa? Apakah benar pasal hormon? Okey, bahan X adalah sejenis protein. Okey, kamu boleh tengok muka surat 145 lah dalam buku teks. Tak usah cari. Yang ni. Okey, ni. Okey, nombor 3. Antara berikut yang manakah benar tentang kekurangan hormon thyroxina? Cepat. A, B, C, D. Kekurangan hormon thyroxina. Apa jadi? Okey. Okey, cenderung menjadi gemuk. D. Nombor 4. Raja di bawah menunjukkan sistem endokrin bagi seorang lelaki. Antara bahagian A, B, C dan D yang manakah berfungsi mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal? Mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. A, B, C, D. Ya, A. Sebab otak yang mengawal semua. Okey. Kelenjar pituitary kan. A tu kelenjar pituitary kan. Okey, nombor 5.
Antara berikut yang manakah kesan pengambilan minuman? Bukan, kita tak belajar lagi. Okey, nombor 6. Antara berikut yang manakah kesan kekurangan hormon progesteron? Apa jadi? Hormon dekat perempuan ni, progesteron. Apa jadi? Ya, di nombor 7, raja di bawah menunjukkan satu situasi. Budak tu, dia nampak ular, dia lari. Antara berikut yang manakah benar tentang situasi lelaki itu? A, B, C, D? Lebih banyak glukosa dalam badan lelaki itu. Bukan. Jawapan dia D. Kadar metabolisme lelaki itu adalah tinggi. Okey, nombor 8. Antara kelenjar endokrin berikut yang manakah berfungsi dalam mengawal aras glukosa dalam darah? Pituitary, thyroid, ovary, pankreas. Apa jawapan dia? Mengawal aras glukosa dalam darah. 8. Ya, pankreas. 9. Apakah fungsi hormon yang dihasilkan oleh pankreas? Ya, A. Okey, habis untuk hari ini.